صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في نواقض الوضوء. وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر على ما كان. وينقض الوضوء أيضا زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره ببطن الراحة أو بطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا. وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. Pasal pada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maknanya apa? Sebab-sebab yang berakhirnya wudu. Sebab-sebab dalam pasal ini nawaqidul wudu apa dia? Iyal asbab allati yantahi wudu bi wujudi wahidin minha. Nawaqidul wudu iaitu sebab-sebab yang berakhirnya wudu dengan adanya satu sahaja daripada yang disebutkan ini. Bukan syarat berlakunya semua, tapi berlaku salah satu, maka berakhirlah wudu jika seseorang tu ada wudu. Ada 4 semuanya. Wayanqudul wudu dan membatalkan wudu oleh yang duduk belakang. Dan membatalkan wudu oleh yang keluar daripada ahadis sabilain, daripada salah satu daripada 2 jalan. Apa maksud dengan sabilain? Al-qubuli awid duburi. Maksud apa ni sabilain di situ adalah kubul atau dubur. Jadi apa yang keluar daripada kubul ataupun dubur alama kana, atas apa ni? Alama kana, atas barang yang apa ni sebut je lah. Atas apa sifat pun membatalkan wudu. Dia tak kira lah benda yang keluar tu mu'tad, yang biasa keluar ataupun yang tak biasa keluar. Lagi kita tengok lah, dia sebut yang biasa ataupun yang tidak biasa tak kira. Semua tu batal. Hatta kalau dia masukkan sesuatu dalam salah satu daripada 2 lubang, kubul dia atau dubur dia, dalam keadaan dia ada wudu, dia keluarkan pun sama juga, batal wudu. Kecuali istisna'nya satu. Cuma sini tak sebut. Apa dia istisna' tu? Apa dia yang tak batal kalau keluar? Mani. Di sini kemungkinan wallahu alam boleh jadi la'al musannif berpandangan keluar mani itu membatalkan wudu. Baik. Jadi tak sebut sini, kita istisnakan. Dalam syarah, annal awwala min nawaqidil wudu al-khariju yaqinan min ahadis sabilaini qubulil hayyi aw duburihi. Yang bahasanya yang pertama daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu iaitu apa yang keluar secara yakin daripada salah satu daripada 2 jalan, iaitu kubul orang hidup dan dubur orang hidup. Kubul orang mati ni kita tak bincanglah, dia dah bukan lagi ghairu mukallafin. Ghairu mukallaf. Sebab tu tak ada masalah. Apa ni, orang kita macam isteri dia cium
suami dia, arwah suami dia tak membatalkan wuduk. Si suami itu kalau dah diwudukkan, dia tak ada, dia mati dah. Yang batal kalau isteri itu ada wuduk, ya wuduk dia batal. Sawa'un kana al-khariju mu'tadan, sama saja yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar, mu'tad. Tak ni benda yang biasa keluar. Kabaulin wa gha'itin wa rihin, seperti air kencing, taik ataupun angin, ini benda yang biasa keluar. Ataupun yang tak biasa keluar, au ghaira mu'tadin, ataupun yang tidak mu'tad, yang tak biasa keluar. Kadudin, keluar ulat. Keluar ulat, wadamin, dan keluar darah. Wa hasatin, dan batu. Jadi orang ada masalah perut dia, lepas tu ada kata apa? Cacing tu. Cacing kahwin. Dia tak kira kalau kata lah, cacing tu keluar kepala lah, sok balik, batal wuduk. Ataupun damin wa hasatin. Hasatin, mungkin dulu tak nampak, tapi lah ni masalah batu karang, keluar batu pun batal. Kadudin wa damin wa hasatin, dan darah. Keluar darah, semua cari semua darah. Sama ada keluar belakang, keluar depan, semua itu membatalkan wuduk. Ha? Kan dia seperti sebab ikan di jalan lain tak keluar, dia keluar dari perut dia pasal perut dia. Itu ada masalah nanti ya. Dalam Safinah ada masalah tu. Masalah orang yang asal dia kemaluan dia tu memang daripada lahir memang tertutup ke, ataupun lahir terbuka kemudian tertutup. Sama ada insidat asli ataupun insidat aridi. Itu ada bahaskan. Ni ada hukum dia, ni pun ada hukum dia. Itu nanti. Jadi lama nanti tu. Ini tak sebut, tapi dalam Safinah nak cepat baca dalam Safinah. Dalam syarah dia. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Itu yang pertama. Yang kedua, dan membatalkan wuduk juga oleh hilang akal. Hilang akal dengan sebab tidur, au ghairi, ataupun selain daripada tidur. Sama ada sawan ataupun gila. Semua tu hilang, termasuk dalam kategori hilang akal. Jadi orang tu sawan, orang tu gila. Sawan sat mai 5 minit sawan. Kita kata dia wuduk lain. Kalau dia nak semayang lah. Kecuali masalah satu yang diistisnakan, yang dikecualikan, tidur orang yang tetap papan punggung dia daripada bumi. Masuk daripada bumi tu daripada tempat duduk dia. Bukan syarat dia kena duduk kat atas bumi ni, tak duduk kat atas lantai ke, dia duduk kat atas kursi ke. Papan punggung dia tetap. Afi muskilah. An-nasani min nawaqidil wudu' zawalul akli yaqinan bidaumin aw jununin aw igma'in aw sar'in aw sukrin aw nahwi zalika. Yang kedua, daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu, hilang akal secara yakin dengan sebab tidur ataupun gila ataupun pengsan ataupun sawan ataupun mabuk ataupun yang seumpama yang demikianlah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika usahil ainan faman nama falyatawadda. Kerana apa ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika usahi al-ainan. Apa wika? Wika tu pengikat. Asahi itu dubur. Pengikat dubur ni dua mata.
baca hadis ni memang tak faham tengok syarah. Pengikat dubur tu adalah dua mata. Ambil zahir hadis dulu. Wika usahi al-ainan faman nama, maka barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika usahi al-ainan, pengikat dubur tu, halaqah dubur tu adalah dua mata. Maksudnya dengan bila kita terjaga, bila kita terjaga, jadi kita tahu apa yang keluar daripada dubur kita. Kita kentut ke ataupun kita tak kentut ke. Jadi kita tahu. Adapun bila kita tidur, seolah-olah pengikat dubur tadi dah terlepas. Kita tak tahu lagi kentut ke ataupun tidak. Itu Nabi cakap wika usahi al-ainan. Jadi bila orang tu dah tidur, maka faman nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Faham? Kemudian dia ada jawab tu. Wa kharaja bin naum an-nu'as. Keluar dengan kata tidur tu adalah ngantuk, nu'as. Fala yantaqidul wudu'u bihi, maka tidak batal wuduk dengan sebab ngantuk. Ana na'san. Kita kata ana na'san, ana aku ngantuk dah. Wa min alamatin nu'as, sebahagian daripada alamat-alamat mengantuk tu sama'u kalamil hadirin wa illam yafhamu, dengar perkataan orang-orang yang hadir, wa illam yafhamu, dan jika dia tidak memahaminya pun. Dia dengar tapi tak faham. Sebab mengantuk sangat ni. Dengar tapi dia tak faham. Itu alamat nu'as. Ini teruk, mengantuk sangat dah ni. Wa min alamatin naum, dan sebahagian daripada alamat-alamat tidur tu ar-ru'ya, mimpi. Falau syakka hal nama au na'isa kan? Na'asa. Kalau dia syak, adakah dia tidur ataupun dia mengantuk tadi? Ataupun dia dah tertidur ke apa ke, dia tadi aku mengantuk sangat ke ataupun aku dah tertidur dah ni. Ini fala naqdha li wudu'ihi. Tak batal. Tidak membatalkan wudu'nya. Wala yantaqidu al-wudu' binaumin mumakkini maq'adatahu min maqarrihi, dan tidak batal wudu dengan sebab tidur orang yang tetap papan punggung dia daripada maqar dia, tempat tetap punggung tu. Sebab apa? Li hadis Anas radhiyallahu anhu, kerana hadis Anas radhiyallahu anhu ni kalau orang tanyalah, Nabi kata faman nama falyatawadda, siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Nabi cakap hendak dia berwuduk. Pasal apa ni Syafi'iyah kata kalau dia tidur tak papan punggung maka tak perlu berwuduk, wuduk dia tak batal. Jadi ada hadis yang lain. Maknanya hadis ni mentakhsiskan keumuman hadis tadi. Hadis tadi umum. Siapa yang tidur hendaklah dia berwuduk. Dalam keadaan tetap papan punggung ke ataupun tidak tetap papan punggung. Hadis tu umum. Maka hadis ni lah mentakhsiskan keumuman lafaz hadis yang tadi. Apa dia hadisnya? Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menunggu isya. Menunggu waktu isya. Jadi Rasulullah tak keluar lagi, lambat keluar. Mereka tunggu Rasulullah, nak semayang dengan Rasulullah. Jadi tunggulah masjid sampai hatta sehingga kan takhfiqa ru'usuhum. Takhfiqa ni apa? Nak bagi tersengguk-sengguk lah. Tersengguk-sengguk dah kepala para sahabat ni. Tunggu Rasulullah keluar. Kadang ada waktu diperlewatkan sedikit isya.
summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka bangun, sahabat-sahabat bangun, wa la yatawaddaun, mereka tidak berwudu. Jadi dari sinilah dapat hukum. Dan hukum ni hanya untuk orang yang tidur sahaja. Adapun orang yang gila ataupun orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk dalam keadaan tetap bangun punggung. Katalah kan buat masalah. Tak jadi kau. Istisna itu hanya mukhtasun bin naum. Wa tamkin an la yakuna bainal maq'adah wal maqam tajafin ay taba'ud. Apa maksud tamkin? Hak memakin tu maknanya tidak ada di antara punggung dia tu, papan punggung dia, dan antara maqam tempat duduk tu tidak ada tajafin ataupun tidak ada apa? Ruang. Tidak ada ruang. Duduk sungguhlah. Kalau dia boleh terbang kan, apa? Betapa kan. Betapa tu. Itu tak jadi ya. Nak kena tetap berpunggung. Lakin dia kata yushtaratu fi admi naqdil wudu' bi naumin mumakkini maq'adatahu min maqarihi salah satu syurutin. Oh, nama. Tetapi disyaratkan pada ketiadaan batal wuduk dengan sebab tidur memakin tidur tetap papan punggung pada tempat duduk tu ada 3 syarat. Salah satu syurutin. Yang pertama an yastayqidha 'ala al-halati allati nama 'alaiha. Dia bangun daripada tidur dia di atas hal, di atas keadaan yang tidur ia atas keadaan tersebut. Dia faham? Seperti mana dia tidur tadi, waktu dia bangun pun macam itulah keadaan dia. Tidak berubah. Kalau tengah duduk tidur ni dalam keadaan macam ni, bangun-bangun dah terangkat dah punggung sebelah dia. Terjaga tengok dah terangkat dah. Itu tak boleh. Dia tidur macam ni, waktu bangun pun macam tu lah juga. Bawah tu ada buat nombor 1. Ay yantaqidu wudu'u man nama mumakkinan maq'adatahu min maqarrihi idza stayqadha, apabila dia bangun min naumihi wa qad wajada al-yatayhi qad zalata min maqarrihi ma yaqinan, dan dia dapati dua punggung dia tu telah zalata apa dia zal telah hilang telah maknanya tak apa dah tak tetap daripada makam dia, yakin secara yakin. Yang kedua an yakuna naim itulah al-mumakkin al-mumakkin maqratan min al-ardh mu'tadilal khilqah. Dia tu orang yang pertengahan ataupun sederhana dia punya ciptaan dia, bukan orang yang terlampau kurus sangat. Bayan tadi itu wudu'u nahifin, tapi nahif ni pun ada syarat batal. Bayan tadi wudu'u nahifin, maka batal wuduk orang yang kurus. Yang kurus la yuhissu bi khurujil kharij, dia tak rasa keluar angin. Dia kurus sangat, jadi tak ada tak ada isi, span sikit ya. Syarat dia tu lah, syarat dia tak asal. Kalau dia kurus tapi dia rasa, itu tak ada masalah. Dia masalah sini orang yang kurus tapi dia tak rasa keluar, bahaya tu. Kat bawah
bawah tu dia buat qauluhu nahifun la yuhis, hadha huwa dhabit. Ini dhabit dia. Bukan semata-mata kurus. Bukan semata-mata kurus. Kurus yang tidak rasa keluar angin. Hadha huwa dhabit. Fa mata kana yuhissu bihi law kharaja la yantaqi. Wa mata kana la yuhissu bihi naqab. Al-Hawashi Al-Madaniyah Al-Kubra. Kadang-kadang ada orang sebut itlaq. Secara itlaq tak kurui tak boleh. Kurui sangat tak boleh. Dia kena ada kait kurui yang tak rasa. Kalau dia kurui masih rasa, tak masalah. Ini tak rasa habis. Yang ketiga, alla yukhbirahu adlun bi khuruji syai'in minhu inda Ibn Hajar wa qala Ramli. Syarat yang ketiga, bahwasanya tidak ada seorang yang adil mengkhabarkan kepada dia dengan keluarnya sesuatu daripada dia. Kalau ada seorang yang adil, dia ni orang adil. Tengok kat bawah tu adil, al-adlu man lam yartakib kabiratan, orang yang tidak buat dosa besar, walam yusirra ala saghiratin, dan dia tidak terus-menerus atas melakukan dosa kecil. Au asarra alaiha, ataupun dia tetap melakukan dosa kecil tapi ghalabat ta'atuhu ma'asi, tapi ketaatannya tu lebih banyak daripada maksiat dia. Apa ni, taat dia tu menang di atas maksiat. Maksudnya maksiat dia punya taat dia lebih banyak daripada maksiat dia. Kalau orang yang macam tu main bagi tahu kat dia, dia duduk tidur kan, dia tak perasan, main kawan kita tadi dia nak mayang, dia ada mengaji, dia tahu kata tak batal. Jadi ada seorang yang adil ada kat sebelah sipulan tu. Dia kata tadi abang dah berhadas dah. Guna ayat baiklah sikit. Abang dah berhadas dah. Jadi waktu tu di sisi Ibn Hajar batal. Imam Ramli kata tak. Imam Ramli kata tidak. Di sini khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli. Jadi seloknya apa di apa? Dia ambil untuk saya. Kita tak, saya yakin tak. Tapi saya pun bang. Tak ada orang lain dah. Yang keempat, wayang kudul wudu massuhu buli au duburi adami. Yang keempat, dan membatalkan wudu oleh menyentuh kubul ataupun dubur anak Adam. Minhu au min ghairihi. Sama ada kubul ataupun dubur tu minhu dia punya sendiri, daripada dia sendiri, kubul dia, kemaluan dia, sama ada depan atau belakang, ataupun orang lain punya, ataupun tak kerja ni. Kalau mari je. Mari kau batal. Tak contoh mak. Itu banyak orang yang ambil mudah itu, ingat. Budak-budak orang duk basuh anak kan. Dia pegang dia punya kemaluan anak dia, dan dia tak ambil wudu. Batal wudu. Wudu dia batal. Lalu kesilapan, orang tu salah satu kesilapan lah. Bila orang basuhkan bayi, satu lagi tak mengalirkan air. Dia pak gitu kan. Ambil tisu ataupun ambil kain basah, pak tak bersih. Dia masih dalam keadaan najis. Itu adalah masalah. Ada gangguan ke apa, kadang-kadang kita yang biarkan kejahilan dia tu menyebabkan jadi macam tu. Sebab dia kena alirkan air. Sebab syarat basuh kena sayalan mak, kena mengalir air. Macam kita ambil wuduk kan, air kena mengalir. Itu yang elok tak dia dekat paip tu mengalirkan air. Setengah-setengah orang guna ni, ataupun orang guna tisu basah. Wangi sekalipun dari segi syarak tetap najis. Dia dalam keadaan ada najis. Setengah orang sebab dia tak mengaji bab istinja. Orang Melayu ni dia biasa air banyak di Malaysia. Jadi dia biasa guna air. Jadi bila tak ada air nak istinja,
Dia nak juga bagi ada rasa air tu. Lepas tu ada seorang ni dia cerita kat Ana macam tu lah. Dia cerita kat Ana, dia pergi satu negara ni, pergi kerja kat sana, air tak ada kat situ. Ada masalah air. Jadi dia istinja guna tisu. Guna tisu kering. Lepas tu dia ambil tisu basah. Dah betul lah, tak selesai dia ambil tisu basah. Sekarang ni tak ada, tak ayan al-ma', dia kena guna air. Sebab kita tahu kata boleh istinja, tapi kita tak pernah fikir apa syarat dia. Semayang ada 13 rukun. Apa syarat dia tiap satu rukun? Kita tak ngaji tu, kita memandang dengan apa yang kita buat dari kecil. Akhirnya kita duduk dalam kesilapan dari kecil sampai besar. Sebab kita tak ngaji, kita rasa cukup dah. Itu yang masalah dia. Kita dah rasa kita pandai, kita boleh buat, kita pergi solat apa semua, kita rasa betul dah semua. Rupanya banyak lagi salah. Nak tahu macam mana banyak salah, ngaji. Ngaji baru kita tahu maksudnya salah. Sebab tu eloklah kalau diperbanyakkan tahsinus solat. Cukuplah masyarakat awal ni fardu ain. Fardu ain pun teruk lagi. Nak pergi jauh-jauh. Wa yanqudul wudu' massuku buli au duhuri adami. Dia punya sendiri ataupun daripada orang lain. Tak kira lah dia pegang apa siapa punya ke, tak ada kerja, batal lah juga. Yang memegang, yang dipegang tak batal. Yang dipegang tak batal. Masuk tangan dan kain kawan pegang. Kena pegang tu tak batal. Yang pegang dia batal. Bi batni rahati ataupun apa masalah saya Muhammad. Dengan batin anak jariah, dengan batin tapak tangan. Batin ni lah, ni batin ataupun butun asabe, ni kafah, rohah, ni asabe. Batin, maknanya ni zahir, ni batin. Iaitu bila kita buat macam ni, tekan. Yang mana tempat tak nampak tu, itulah tempat yang bila kita sentuh batal wudu. Kabiran kana aw saghiran walau waladahu. Walau waladahu. Kabiran kana aw saghiran. Ini kalau kita bilang kemaluan, ini yang belakang ni tak batal lah. Lalu juga. Tak sendiri negara kat lubu kan. Lalu sini. Berseni ya. Dia yang apa, yang batal tu dubur tu, halaqah dubur tu. Ada belakang ni tak ada apa. Yang belakang ni tak ada masalah. Dan yang penting dubur tu 4 kata tu. Kata najis tu dengan apa, dengan batang zakat tu lah bagi laki-laki. Kalau perempuan dapat bertemu dia punya tu Mr. V. Kira buah zakat tak pandang juga. Buah zakat. Mana kita tak ada. Jadi ngaji ni. Walau maitan. Walaupun orang tu kubur ataupun dubur orang yang mati.
kabiran kabiran kana au saghiran. Menyentuh kubul ataupun dubur alami daripada diri dia sendiri ataupun orang lain dengan batin tapak tangan ataupun batin jari. Kabiran kana au saghiran, kecil ataupun besar. Maksud kecil ataupun besar bukan benda tu. Kecil ataupun besar orang yang disentuh tu. Orang tu budak kecil ke, orang tu orang besar ke, pun batal juga. Walau kata dia goyah nak lagi walaupun anak dia sendiri. Anak dia sendiri, bayi ke apa ke, dia itu batal. Walau maitan, walaupun mayat punya. Mayat tu dah mati dah. Kita duk mandi tu dah keadaan berwuduk, kita tersentuh kemaluan si mati. Batal wudu. Yang tak ada hukum tu dia bukan mukallaf, tapi kita mukallaf. Anna thalis min nawaqidil wudu masuk kubulil adami aw halqati duburihi. Halaqah dubur tu. Halaqah dubur. Ingat halaqah dubur mana tu, tengok pica kayu. Imam ke lembu ke, tengok dia berak tu. Tak keduk-keduk tu lah. Tengok buat ambil iktibar, nak buat masalah. Tak ada masalah. Bukan tak ada kerja pergi tengok itu tak ada kerja nama dia. Ini kita buat apa ni, nak tengok masalah macam mana apa semua. Boleh kita terang ke orang. Jangan suruh terang pergi tengok orang punya, dia tengok binatang punya. Kalau yang buat pembenahan tu, macamnya kalau contoh kemaluan dia tu bukan hakiki, macam perempuan dia kan dia dah jadi lelaki, dia kena gambar situ. Macam lelaki dia perempuan dia kena buang kat dia kena gambar kat. So situ kalau sentuh kemaluan dia batal lah. Dia sentuh. Sebab dia tambah benda tu. Saya tak ingat, saya tak ada masalah tu, kena tak ingat. Sebab dia memang dia ambil apa, dia ada masalah lah kalau Ustaz dia masih ni lagi. Sebab dia letak zakat. Dia letak zakat. Zakat orang lain letak dekat letak kat dia kan. Yang tu batal. Wallahu a'lam. Dia kecuali kalau dah hancur. Dah hancur sampai tak ada nama dah. Nama dia tak ada. Contohnya budak khitan kita buang kepala yang untuk kepala zakar dia tu. Tok Mudin dia buang hak untuk kepala zakar tu. Jadi kulit tu pegang tak batal tu. Tu tak batal. Sebab dia dah tak ada nama dah. Tak panggil dah. Tapi itu masih panggil di zakar, dia mau pindahkan je. Pindahkan letak kat orang perempuan tu. Adapun kulit yang menutup pada zakat tu waktu dia berhubung dengan zakat tu batal lah. Tapi bila kita dah potong dia dah munfasil lah daripada tu, itu tak lagi, tak batal. Dia ada hukum tu muttasil ataupun munfasil. Pun ada juga lah itu. Namun pun ada agak domain muttasil, domain munfasil. Dalam tauhid adakah muttasil kah munfasil? Dalam hadis ada hadis muttasil, hadis munqati'. Nanti dekat mantik pun ada muttasil munfasil juga. Pakat-pakat ada belakang. Dalam tajwid pun ada mak jaiz muttasil, mak wajib munfasil. Kalimat sama. Nanti pun ada juga masalah kulit Al-Quran. Kulit Al-Quran bila masih ada dengan Al-Quran, dia muttasil dengan Al-Quran, jadi tak boleh pegang, tak ada wudu. Tapi bila dia dah berpisah dengan Al-Quran, itu ada pula hukum dia. Nantilah. فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس. Apabila laki-laki ataupun perempuan menyentuh kubul dia sendiri ataupun orang lain daripada budak kecil ataupun orang besar, orang hidup atau orang mati, laki-laki atau perempuan, maka batal wuduk orang yang menyentuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Wal murad bi batni rahati wa butunil asabi'i ma yastatiru inda wad'i inda rahataini ala al-ukhra ma tahammulin yasir. Apa? Murad dengan batni rahah dan butun asabi' ma yastatiru, apa yang tertutup ketika meletakkan salah satu daripada dua rahah, satu ni letak atas satu lagi. Ma tahammulin yasir, dengan ditekan sedikit. Yang mana tak nampak tu, yang mana ma yastatiru tu, itulah apa yang membatalkan
wudu. Adapun pada ibham, wa fil ibhamain an yad'a batina ahadihima ala batinil ukhra. Ini kita buat macam ni lah. Saya tarik kan buat macam ni. Sebab ni kan dia terbuka kan. Dia buat macam ni. Fala tadkhulu ru'usul asabi' fala tadkhulu ru'usu asabi'il yadayn wa ma bainaha wa hurufuha wa harful kaffi ay anna al-wudu' la yantaqilu bimasi al-dzakari biha. Mudah kata secara ringkasnya, khulasahnya, apa yang nampak, yang tidak tertutup, maka itu tidak membatalkan. Atas jari, tepi jari, tepi ini, semua ni tidak membatalkan. Sebab tu semua yang nampak. Wal muradu bil qubuli fi rajuli jami'ul zakar duna khasiyatain. Ni ada tanya awal lah. Yang dimaksudkan dengan kubul pada laki-laki semua zakar dia lah. Semua zakar dia duna khasiyatain. Khasiyatain tu telur apa? Buah zakar. Wa sya'ril anah dan anah orang. Amin. Anah orang. Tahu. Bulu hari-hari. Ada tak kenal bulu hari-hari? Nak kenal ini sendiri ya. Fala yantaqilu wudu bimasiha. Maka tidak apa salah saya nama. Tak batal wudu dengan menyentuhnya. Yang tersebut itulah al-khasiyatain sya'ir anak. Wal murad bil qubul fil mar'ah muntaqa syafraiha wa huma halfa al-farj. Maksud kubul pada perempuan tu muntaqa, tempat bertemu syafrah. Apa? Syafrah ni dia tahu. Iaitu dua sudut faraj dia, tempat bertemu dua bibir. Panggil dua bibir lah, samakan dengan bibir. Ditutup bibir. Itulah. Jadi tempat bertemu tu multaqa al-harfa, dia ada dua kan. Apa ni? Satu, dua, tempat bertemu tu. Sini, tempat bertemu tu batal. Peluang pada tu dia ada nama-nama dia lah. Ada nama dia ni. Kalau bizrun tu ni apa? betul. Itu kelentik. Ada khilaf Ibnu Hajar dengan Rawi lah. Kelentik. Anak tak pasti. Anak dia tengok ni. Anak kelentik. Anak tak batal. Kena tak jazam kan? Balturun kan bizrun? Buat bizrun. Dia pun ingat ni ini. Tanya dia orang. Sulit-sulit ni pun ingat. Wa kharaja bil adami al bahimah. Keluar dengan kata adami itu binatang tak betul. Himar, kuda, dia nampak pagi-pagi tu semua orang pergi pegang apa tak betul. Masih kuat tahu. Baik, wa yakunu wudu ittiqa basyaratai rajulin satu lagi wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini ila ha'ilin illa dhufuran ataupun zufran atau sya'ran atau sinnan fala yanqudul wudu'a. Dan membatalkan juga wudu oleh bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan. Membatalkan wudu itu oleh bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya kabiraini, yang besar. Maksud besar bukan balik, nanti kita akan sebutkan.
ajnabiyaini, ajnabi kedua-duanya boleh berkahwin bila haili, dengan ketiadaan tidak ada hail, pelapis, illa kecuali zuhuran, kecuali kuku ataupun rambut ataupun gigi. Itu tak dinamakan kulit. Semua tak dinamakan kulit. Fala yanqudu ay ma dzukiratu al-wudu'a, akan wudu. Ai anna rabi'a min nawaqidil wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'lin liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa. Aw lamastumun nisa. Jadi aula mastumun nisa ada yang lams dengan mana sentuh lah. Tapi ada yang bawa ayat ni aula mastumun nisa dengan mana jima'. Itu dia kata sentuh tak batal. Tapi bukan makna boleh bukan makna boleh sentuh. Masalah batal ataupun tidak batal. Sama juga kena faham. Mazhab Maliki yang dibahaskan batal ataupun tak batal sentuh perempuan, bukannya boleh bersalaman dengan perempuan. Fala budda an yakuna al-iltiqa'u bil basyarah. Maka tidaklah iltiqa' tu sentuhan itu bil basyarah, dengan kulit. Wa amma lamsus sin wal dhufur wasy'ari fa ghairu naqidin lil wudu. Adapun sentuh gigi, tersentuh gigi, suami isteri duk main laga-laga main gigi. Tak ada kerja. Ada cara depa nak bermesra. Batu kuku panjang, buat geli-geli. Atau main rambut. Itu semua tak ghairu naqidin lil wudu. Fala budda min ikhtilafil jins, tidak dapat tidak daripada berbeza jenis laki-laki dan perempuan. Jenis laki-laki dan perempuan. Kalau orang tu macam laki, dia laki tapi macam perempuan. Perempuan macam laki, tak kira asal dia lah. Kira asal dia. Fala naqda baina rajulaini aw imra'ataini, tidak ada beza, maka tidak membatalkan antara, tidak batal antara dua laki-laki dan dua perempuan. Laki sentuh laki, perempuan sentuh perempuan, sentuh kulit-kulit tak batal, kecuali kalau dia sentuh kemaluan dia. Tapi yang bukan kemaluan, yang menyentuh saja batal. Wala budda an yakuna kabiraini, dan tidak dapat tidaklah kedua-dua itu kabirain, kedua-dua itu besar dah. Maksud besar dah apa? Wa huma man balagha haddan yushtahayani fihi ghaliban, iaitu orang yang sampai, maksudnya laki-laki dan perempuan tu dia sampai pada satu had umur yang yushtahayani, yang mereka tu diinginkan, diingini, fihi padanya, pada had tersebut, ghaliban pada ghalib, inda arbabit tiba'is salimah, di sisi orang yang mempunyai tabiat yang baik, yang sejahtera. Dia tak syarat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak syarat balik. Kalau orang tu umur dia 7 tahun tapi badan dia besar dah. Badan dia besar dah naik dah. Apa ni, dia punya payudara pun dah naik dah. Ada bentuk dah badan dia. Orang biasa yang tibak dia elok, tabiat dia elok, tabiat dia tak sakit, dia tengok tu, kalau yang orang yang tabiat dia elok tengok orang macam tu, dah percaya dia yashtahi, dia suka pada orang tu, orang yang ada nafsu lah, orang yang ada nafsu. Dan sama juga orang lelaki, dia sampai ke satu had, satu umur yang mana kalau perempuan tengok dia tu, orang dah suka pada dia. Sampai waktu had umur tu, ni dikira pada tabiat yang elok, bukan tabiat yang ada sakit. Dia sampai pada tahap umur tu, bila orang yang tabiat dia elok tengok dia suka dah, maknanya dia sampai pada had disebut sebagai kabiran. Disebut sebagai kabiran. Adapun kalau seorang tu umur 7 tahun lagi, 7 tahun, badan kecil, kalau orang lain semua tengok ramai, memang tak, yang tabiat dia elok, memang orang tak mau dia. Budak tiba-tiba uti seorang tengok dia suka. Dia seorang yang suka, dia tabiat dia pelik dah. Lepas tu tak kira, hati tak muktabar. Dia yang muktabar yang tabiat dia salimah. Tabiat dia salimah. Kalau dalam kitab-kitab ni disebut kal Imam Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i,
wasayyidah an-nafisah. Kalau dalam salah senang dalam Safinah sebut apa, kalau di sisi perempuan mailul qalb. Nampak perempuan ni bila dia tengok lelaki ni dia mula dah cenderung hati dia pada lelaki tu. Kalau perempuan kalau lelaki intisyarul zakar. Kerah zakar. Dia ada syahwat, dia ada syahwat pada perempuan tu. Tu sampai kena dua-dua sampai tahap tu. Kalau seorang ni kecil lagi, seorang 20, seorang lagi mau 5 tahun, sentuh tak jadi. Dia kena dua-dua sampai tahap dikira sebagai kabir. Sebab tu kabirah ini falau balagha, kalau salah seorang je, falau balagha ahaduhuma hadda syahwati wa lam yablughul akharu fala naqda lil wudu. Kalau salah seorang je sampai had syahwat, seorang lagi tak sampai, maka tak membatalkan wudu. Dan wala budda an yakuna ajnabiyyaini, kedua-dua tu ajnabi. Wa huma man laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Iaitu ajnabi ni siapa? Orang yang tidak ada di antara kedua-duanya mahram. Tiada kedua-duanya tu mahram. Maknanya bukan mahram lah. Orang yang tiada antara kedua-duanya tu mahram dengan sebab nasab. Sebab mahram boleh jadi dengan sebab nasab, mak, ayah, adik apa semua tu. Au radha'in ataupun dengan sebab susuan, au musaharatin ataupun dengan sebab nikah kahwin. Contoh anak berkahwin dengan seorang perempuan ni. Jadi sekarang ni anak dengan mak dia dah jadi mahram. Asalnya boleh kahwin dengan mak dia. Apa sekarang ni tak boleh kahwin dah lah. Mana boleh kahwin kalau ayah dia tu dah mati dah. Jadi boleh kahwin dengan mak dia. Tapi disebabkan kahwin dengan anak dia, jadi tak boleh lagi nak kahwin dengan mak dia. Dia jadi sampai dia jadi mahram muabbad. Adapun dengan anak ni jadi mahram juga, tak boleh kahwin. Jadi mahram. Yang ni kita dengan adik-beradik dia jadi muakkad yang tu. Haram kita kahwin dengan dia, tapi muakkad ni tak kira. Tak dikira. Sama juga dengan isteri, pegang isteri batal wudu. Sebab kalau dah bercerai, ada lagi tak? Tak ada dah. Sebab hal tadi itu yang menjadi boleh tak ada aurat tu disebabkan ada akad. Disebabkan ada akad perkahwinan tu, itu yang menghalalkan. Kita dah potong akad itu dengan tolak, maka habis dah. Dia kembali balik macam biasa. Cuma dia dengan mak tu tetap sama. Betul lah adadul maharim sama yang ta'asyar. Kita tengok semua tu ada dalam sebut ayat buat hurimat alaikum ummahatukum, semua tu sampailah ila akhir ayat. Wallahu ta'ala a'lam. Babus shalah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.